أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. أما بعد. Alhamdulillah, tamanya syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Sambungan muka surat 100, sambungan yang telah lalu yang kita buat kuliah sebelum pada PKP ni. Kalau dalam kitab ni, kitab yang diterjemahkan oleh Haji Engku Ali ni, kitab ni juzuk yang kedua dah. Juzuk yang kedua, tapi cari tak jumpa kat mana muka surat berapa. Dia. Kalau kitab ni muka surat 155 juzuk yang kedua. Kalau kitab lama yang kita baca kitab ni, kita baca kitab ni, muka surat 100, 3 baris daripada atas. 3 baris daripada atas. Jumpa cari muka surat 100, 3 baris daripada atas. Kita sambung hak kuliah kita hak lepas dah, sebelum PKP dulu ataupun sebelum pada puasa. Baik, kita bincang berkenaan dengan aqabah yang kelima. Aqabah yang kelima iaitulah al-aqabatul khamisah. Aqabah yang kelima iaitulah aqabah al-bawa'is. Aqabatul bawa'is. Apa aqabatul bawa'is? Iaitulah aqabah pendorong kita ataupun penggemar kepada kita nak buat ibadat. Dulu kita selesai dah 4 aqabah. Yang pertama aqabah ilmu, yang kedua aqabah taubat. Dulu habis selesai dah tu aqabah-aqabah tu. Kemudian kita masuk aqabah yang kelima ni, ialah aqabah al-bawa'is. Aqabah nak gemarkan, nak suka, ada pendorong kepada kita untuk kita nak buat ibadat. Dia panggil bawa'is ni makna pembangkit, bangkit. Al-ba'su tu makna bangkit, al-ba'su minal qabri, bangkit daripada kubur. Tu bangkit itu maksud dia. Maknanya kita ada semangat nak buat ibadat. Kadang-kadang kita ada ilmu, kita dah bertaubat, rajin dah, kita buat ibadat dah rajin dah, tapi semangat tu lain. Rajin tu lain, semangat tu lain. Jadi semangat ada ini, kita mari kepada bab semangat kita nak buat ibadat. Tu sebelum pada ni halangan macam-macam lah. Bab yang ketiga, aqabah yang ketiga, halangan. Nampak hak yang kita baca malam tadi. Malam tadi ke? Malam tadi. Aqabah yang ketiga, iaitulah penghalang kepada kita nak buat ibadat. Yang pertama aqabah ilmu. Nak buat ibadat mesti kena ada ilmu. Tak ada ilmu, awal lagi tak pakai ibadat kita. Semayang tanpa ilmu, tak pernah belajar bab semayang sekali pun. Dalam satu-satu bab semayang, contoh satu kitab pun kita tak pernah khatam betul-betul semayang. Itu tak ada ilmu. Jadi kalau kita semayang lagu tu tak ada faedah, tak sah.
ibadat kita. Yang kedua, bila kita ada ilmu zahir dan batin beribadat, nak buat ibadat perlu kepada tak ada dosa. Dosa kita, hapus dosa dulu, kita kena istighfar dulu. Tu akabah yang kedua, kita taubat dulu dengan Allah Ta'ala. Baru kita rengang nak buat ibadat. Kalau tidak, ada ilmu, pandai dah semayang, pandai dah buat ibadat, tu buat ibadat ni, tapi tak boleh nak buat, berat nak buat, berat kita nak buat ibadat. Nak semayang sunat, rawatib, 2 rakaat pun tak boleh nak buat. Kerana apa? Dimimbangi dosa kita belum taubat. Habis bab taubat, mari juga pula lepas pada taubat, kita rajin dah, rengang dah, kita nak buat rengang dah, nak buat ibadat. Oh, ada penghalang akabah yang ketiga ni. Mari penghalang awaik. Banyak akabah awaik, mana penghalang kita. Ada 4 perkara penghalang kita nak buat ibadat. Yang pertama di antara penghalang kita ialah dunia dan isinya. Malam tadi kita cerita. Yang keduanya penghalang kita ialah makhluk, masuk anak bini dan sebagainya, penghalang kepada kita nak buat ibadat. Bukan makna kita kena buang anak bini, tapi nak selesaikan masalah ni. Nak kena selesai masalah anak bini. Yang ketiganya penghalang kita ialah syaitan. Syaitan tu jatuh nombor 3. Yang keempat penghalang kita ialah hawa nafsu kita sendiri, tu juga menjadi penghalang kepada kita nak buat ibadat. Walaupun kita ada ilmu, walaupun kita tak ada dosa, tapi penghalang tu ada. Kemudian akabah seterusnya itulah akabah yang keempat. Akabah yang keempat ni ialah akabah yang kita kata, akabah yang keempat ni ialah gangguan-gangguan. Mari gangguan dalam diri kita. Kita nak buat ibadat, ilmu ada, taubat cukup. Kemudian penghalang pun kita selesai. Tapi dalam kita nak buat ibadat, dalam keadaan kita ibadat dengan ilmu, ibadat dengan keadaan tak ada dosa, ibadat dalam keadaan kita buang dunia semua sekali, dan kita zuhud. Tetapi gangguan-gangguan hak lain tu, gangguan rintangan tu banyak. Yang pertama, kita duk mikir. Kita zuhud dah, tapi kita mikir, kalau aku buat ibadat semua kan nak cari mana rezeki tu. Hak yang pertama, rintangan yang pertama. Hak yang telah lalu yang kita dah baca dah. Kemudian di antara gangguan lain lagi, kita rasa bahaya. Ada mara bahaya. Perkara-perkara yang membahayakan, lintasan-lintasan dalam hati, urusan kita wajib kita kena serah urusan kita dengan Allah Ta'ala. Kalau tidak kita buat ibadat, kadang-kadang kita teringat rumah, dah ingat anak kucing. Hak dulu kita cerita banyak dulu, rumah dah ingat anak kucing. Sebab tu kadang-kadang kita kucing rumah pun dulu kita pernah tanya, anak kucing besar dengan anak kucing kecil tu mana beza? Oh, sebenarnya sekali tak ada beza, kita serah pada Allah Ta'ala dah. Kita serah, tafwid dia panggil, tafwid, kita serah pada Allah Ta'ala. Tu gangguan rintangan yang kedua. Hak bahaya ni pak, kita tafwid lalu pada Allah Ta'ala. Kau pandang lah nak jadi guna pun, aku dengan Allah Ta'ala. Itu aku tak mau fikir. Itu makna kita tafwid dengan Allah Ta'ala. Itu dia. Kemudian kita kena ada qada dan qadar kepada Allah Ta'ala tu. Memang takut kita tak ada qada dan qadar. Kita duk berasa hak kita belakang itu gangguan. Keempatnya gangguan susah-susah, bala-bala bencana. Gangguan juga ni bala bencana ni. Memang takut nak buat ibadat ni, mari kawi kan tengah-tengah semayang. Melalui angin kan, melalui apa, kena gangguan belaka tu. Dan akabah yang seterusnya yang kita baca ni, sambungan yang kita baca ialah akabah awaik, iaitulah pendorong, pembangkit semangat kita nak buat. Lepas pada pak tu, yang kelima ni kita kena ada pendorong. Pendorong yang mula-mula sekali yang kita nak orang ialah masalahnya khauf dan raja. Khauf dan raja. Itu dia. Jadi kat mana kita nak khauf, takut pada Allah Ta'ala, dan kat mana kita nak rojak kepada Allah Ta'ala, nak mengharap khauf, kita takut, rojak dengan mana kita kembali, kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana kita nak perasaan takut pada Allah, kita nak berharap kepada Allah. Tidak. Dan seterusnya kita baca hakikat rojak dan khauf ni. Kata dia, sambungan kita, kata dia, maka 3 baris daripada atas muka surat 100. Maka jika engkau kata apa hakikat takut dan rojak, makna hakikat yang sebenarnya khauf, yang sebenarnya rojak tu kepada Allah Ta'ala ni, apa hakikat sebenar, apa yang sebenarnya, apa yang hakikatnya, dan apa hukum keduanya. Hukum kita nak khauf, nak rojak pada Allah Ta'ala ni, adakah wajib jadi fardu atau jadi sunat?
kita takut pada Allah Ta'ala ni. Takut ni sunat ke fardu? Khauf kepada Allah Ta'ala dan rojak pada Allah Ta'ala juga, sunat ke fardu? Ini benda yang kita nak bincang hari ni. Ini benda. Yang pertama, hakikat sebenar khauf dan rojak. Yang kedua, hukumnya. Apakah hukum dia fardu ataupun sunat? Maka ketahui olehmu, kalaulah kita buat soalan dalam kepala kita ataupun orang tanya kita ataupun kita tanya, maka soalannya, jawapannya, maka ketahui olehmu bahawasanya khauf dan rojak pada ulama kami rahimahullahu ta'ala, pada ulama kami, iaitulah ulama ahli sufi, minas sufiyin, daripada ulama-ulama sufi. Ulama kami itulah ulama sufi rahimahullahu ta'ala, kembali keduanya pada pihak khawatir. Khauf dan rojak semuanya berada pada khawatir, iaitu lintasan-lintasan hati dan bagai-bagai lintasan-lintasan dalam hati. Khauf ni bukan benda nampak kelih, nampak lihat tau. Rojak, harap, bukan benda yang nampak. Semua tu rojak, khauf, takut ada dalam hati. Dalam hati. Rojak, harap juga dalam hati. Bukan duduk di mulut. Aku takut ni ke Allah Ta'ala, kita duduk mulut. Ataupun kita, aku ni berharap pada Allah Ta'ala. Dah perbuatan kita dah harap. Dah bukan duduk di mulut, tapi duduk dalam hati. Kalau hati tu ada khauf, hati tu ada rojak, itulah benda hakikatnya, kata ulama-ulama kami. Dan sungguhnya yang kuasa bagi hamba itu muqaddimahnya. Dan sungguhnya yang kuasa, makna yang termampu bagi hamba nak melakukan khauf dan rojak. Itu makna kuasa. Makna yang mampu bagi hamba nak itu muqaddimahnya, yakni mendahulukan keduanya. Muqaddimah ni maknanya kena mendahulukan hak bagi hamba, hak yang kita ada kuasa, ada mampu, kita mendahulukan keduanya itu, ialah khauf dan rojak tadi. Maknanya untuk nak menanamkan kedua-dua perasaan ni ke dalam hati kita. Nak tanam khauf dan rojak duduk dalam hati kita. Memerlukan apa ni panggil, apa benda ni, kena ada permulaan dia. Kena ada pendahuluan keduanya. Kata mereka itu ulama kami tadi. Dia kata begitu dah tadi. Kemudian dia kata lagi, katanya lagi, bermula khauf itu, baru dia terang satu-satu tadi secara umum, kembali kepada pihak khawatir, dan hamba hanya lakukan muqaddimah, pendahuluan sahaja kepada kedua-duanya. Pendahuluan khauf dan sebab benda dalam hati. Benda dalam hati hak Allah Ta'ala. Bila sebut benda dalam hati ni hak Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala memandang dalam hati. Nampak? Baik, kata dia, bermula khauf itu halilintar yang datang pada hati hamba daripada sengke yang dibencinya tercapai akan dia. Baik, kata dia bermula khauf. Apa makna khauf? Makna takut. Takut ni apa? Takut ni kata ulama, itulah halilintar, makna satu gentaran. Halilintar ni maknanya asal dia halilintar lah, apa ni, panah, petir, satu getaran. Ni dia panggil getaran lah, apa elektrik ni dia panggil apa, Allahu akbar, masya-Allah. Lintas, litar pitas, litar pitah, getar dalang tu, satu gentaran yang kuat, satu getaran yang kuat, maknanya getaran perasaan sini. Naknya getaran perasaan. Ni yang setengah orang dia kata, dulu kan dia kata Tuhan ni ialah satu getaran daripada tubuh kita. Siapa kata dulu? Ada pernah orang kata begitu dulu. Nampak? Orang sebut sesak belaka. Memanglah dia bukan Tuhan ni. Bukan kita nak cerita bab Tuhan, kita nak cerita bab kita dalam hati kita kena ada satu khauf dan rojak, satu getaran yang kuat dalam hati kita. Satu getaran yang kuat. Ni apa tu? Yang datang pada hati. Yang datang ni makna yang berlaku pada hati hamba, pada hati kita. Satu getaran yang kuat yang datang
Yang datang makna yang berlaku pada hati kita. Tu makna dalam, pada tu makna dalam. Fi qalbi makna pada, makna dalam. Fi makna dalam. Pada zarah. Daripada sengka yang dibencinya tercapai akan dia. Daripada sengka ni satu rasaan. Seka dalam hati juga, sangkaan. Satu rasa. Kita suka ke orang ni, kita suka apa-apa kita rasa. Oh dia ni aku suka, dia ni sengka kan. Oh dia ni baik ni. Ada perasaan kita dalam hati kita baik, dia tu sengka. Satu sangkaan makna satu rasaan yang dibencinya tercampai, itu makna tercapai. Bukan tercampai itu mungkin bahasa petani sebut begitu, ataupun penulis tukang tulis tu dia tulis campai, bukan campai, tercapai akan dia. Satu perasaan apa bencinya tercapai akan dia. Dan khasyah itu maknanya seumpamanya. Dan khasyah ni makna takut juga. Sebagaimana yang kita baca tu, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Khasyah tu hanya saja khasyah kepada Allah, makna takut pada Allah ialah oleh ulama-ulamanya, daripada hamba-Nya oleh ulama saja yang khasyah kepada Allah Taala. Sebab tu kadang-kadang setengah ulama dia sebut takrif ulama. Dia kata ulama ni bukanlah orang yang ada ilmu yang banyak, sehingga apa masalah ilmu semua dia reti belaka. Contoh dia orang boleh PhD dah. Dia PhD bahagian, dia ambil PhD ni bahagian lain, tapi boleh PhD, boleh doktor, dia jadi ulama besar. Segala benda dia tahu belaka. Padahal dia ambil PhD ni bidang lain, bidang zakat je. Tapi habis dia reti belaka. Bab tauhid pun dia reti, bab tasawuf pun dia reti komplain lah, reti komen. Itu bukan ulama. Belajar pondok 20 tahun. Reti belaka ulama. Kitab apa pun dia reti. Kitab tu dia mahir, kitab ni dia mahir, ilmu tu dia mahir, ilmu dia mahir. Apa? Bukan ulama lagi. Ulama ialah orang yang takut pada Allah Ta'ala. Dengan dia buat amal, dia buat ibadat dengan ketakutan kepada Allah Ta'ala, berpandukan ilmu yang ada ibadat. Misal kata dia semayang, dia reti bab semayang, dia tak ada dosa. Dia buang segala benda dunia yang ada pada dia untuk dia nak dirikan semayang, dan dia takut pada Allah Ta'ala. Dan dia semayang dalam keadaan ada ilmu. Ilmu dia semayang ni, ilmu semayang dia reti. Ilmu lain dia tak reti. Nampak? Ilmu mantik tak reti, ilmu nahu tak reti, ilmu balaghah tak reti, ilmu lain, ilmu hadis tak. Hafal hadis pun tak. Quran tak hafal pun. Tapi itu juga dinamakan ulama, asalkan dia semayang, dia reti bab semayang, dan dia takut pada Allah Ta'ala, ulama. Itu dia. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut orang yang takut pada innama yakhsha. Innama dengan makna hanya senya, tak ada orang lain. Yang takut pada Allah Ta'ala ialah ulama. Kalaulah sekiranya ulama tu, kalau kita takrif dalam ayat ni, kalau kita takrif ulama tu bermakna orang yang mencapai ilmu yang banyak, mencapai segala ilmu agama, maka baru dia jadi ulama. Maka apa nasib orang-orang yang beribadat kepada Allah Ta'ala, yang reti bab semayang saja, dia buat semayang ibadat pada Allah Ta'ala, dan nasib apa? Nasibnya dia tidak akan jadi takut pada Allah Ta'ala, sebab dia tidak ulama, sebab dia ilmu tak ada. Maka sebab itu ulama-ulama sebut orang yang jadi ulama ni ialah orang yang dia buat ibadat, dia reti bab ibadat tu saja, dan dia takut pada Allah Ta'ala, tu juga dinamakan ulama. Baik, itu makna yakhsha. Khasyah ni, khasyah ni maknanya apa? Makna khasyah kata dia. Dan khasyah itu maknanya seumpama khauf juga. Samanya khauf lah juga. Khasyah ni macam khauf lah juga. Habis. Dan tetapi menghukumkan satu bagai daripada membesarkan dan hebatkan. Dia. Dan tetapi menghukumkan. Dia.
Kita nak menghukum tu bukan hukum di sini qada. Bukan hukum sini dengan makna hukum hakam. Tu. Hukum di sini bukan makna hukum hakam. Sini makna mengqadakkan, menentukan. Artinya dan tetapi menentukan, menghukumkan dengan makna apa? Dengan makna tatlubu, menuntut. Apa makna menuntut? Dengan makna membawa. Itu banyak makna dia tu. Sampai hot note sekali makna membawa. Artinya dan tetapi membawakan satu bagai. Bagai itu bukan bagi. Baca bagai. Makna satu jenis. Maknanya khauf ni, khasyah tu maknanya sama macam khauf, dan tetapi kata dia khauf ni menghukum ataupun membawa, menuntut, membawa satu bagai, satu jenis daripada membesarkan, membesar dan hebatkan. Bukan heboh tu, hebat ada kehaibatan, haibah ni bahasa Arab, heboh bahasa Arab. Heboh makna beri. Kita ambil barang kita berasa nak beri ke orang, kita beri ke orang barang tu heboh tu dalam bahasa, dalam fiqh. Tapi dalam tasawuf haibah ni ialah kehaibatan, kita nak terjemah ke Melayu dah boleh. Haibah ni hebat pun Melayu dah jadi. Padahal hebat tu bahasa Arab. Nampak? Haibah tu bahasa Arab. Berasa haibah, berasa gerung, berasa takut. Tu makna haibah. Maknanya membawa khauf ni, kata dia membawa kepada satu bagai, satu jenis daripada membesarkan rasa mengagungkan. Membesarkan makna mengagungkan dan berasa haibah, berasa gerung kan. Berasa gerung, agung ni masa gerung agung tu kita besar ke dia, kita gerung ke dia. Habis. Dan lawan khauf, dia hak yang khasyah tadi sikit. Dia nak cerita khasyah, itulah khasyah itu maknanya seumpamanya habis itu ayat. Apa tak? Hak lain dia nak cerita bab khauf ni. Dan lawan khauf itu jarra'ah. Dia masdar dia jarra'ah, ada te masdariyah. Jarra'ah, tapi sini tak ada te ni, mungkin jatuh ke, mungkin dia jarok saja pun boleh dah. Dan khauf itu, lawan khauf ni ialah jarok. Takut ni lawan dia apa? Jarra'ah ni makna apa? Maknanya yakni berani. Apa makna berani? Berani juga adalah satu perasaan dalam hati. Maknanya jarok ialah berani, ialah maknanya perasaan berani. Takut satu, jarok satu. Takut satu, berani satu. Itu berlawan, dua-dua tu. Tak boleh nak bertembung. Tak boleh nak duduk bersamaan. Berani dengan penakut, takut dengan berani tak boleh duduk sama. Macam diam dengan gerak. Diam dengan gerak tak boleh duduk sama. Kalau diam tak bergerak, kalau bergerak tak diam. Itu dia. Jadi jarok ialah perasaan berani, dan tetapi terkadang berbetulan ia dengan aman, dan tetapi terkadang berbetulan ia khauf. Itu dia, ia khauf. Ia khauf tu bukan makna berani tu. Ayat lain dah dia sikit je. Lawan khauf jarra, iaitulah berani, habis itu. Dan tetapi kata dia terkadang berbetulan. Makna berbetulan sini berlawang, bertembung. Berbetulan dengan makna bertembung, berlawang. Ni kita ni satu, mari kita bertembung gitu. Berlawang. Nampak? Jadi berbetulan. Macam kita takbir itulah yang kita duk belajar bab takbir dalam semayang kan. Jari ni berbetulan dengan cuping telinga yang di bawah. Hak ni berbetulan dengan hak ni. Jadi orang ingat berbetulan ni duduk bawah gitu, tu bukan berlawang lagu tu. Ni duduk bawah sebab dia takbir Allahu Akbar gitu. Dalam bahasa Arab panggil muqabil kan. Muqabil ni makna berbetulan. Berbetulan ni berlawang dah. Makna sama tetang. Ni sama tetang. Tu. Dia kalau gini dia panggil bawah. Sebab tu hak ni nak duduk atas, kadang-kadang setengah orang takbir duk gitu nak pegang telinga. Sebab hak ni nak betulan dengan hak ni nak betulan dia pegang begitu. Itu bukan berbetulan tu.
Nampak? Tu. Gini pun bukan berbetulang. Tu. Hak berbetulang ni. Duduk sini. Hak ni berbetulang sama-sama tetang dengan atas, hak ni sama tetang dengan bawah. Sama tetang dia panggil. Berbetulang tu maksud berbetulang. Dalam bahasa Arab dia panggil muqabil. Baik. Dengan aman. Khauf berlawanan dengan aman, yakni sentosa. Amang-amang tu makna sentosa lah. Maka dikatakan yang takut dan yang sentosa, dan takut dan sentosa. Maknanya maka dikatakan apa dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab orang kata dalam bahasa Arab maknanya yang takut, isim fa'il dia panggil. Yang takut mana al-khaif, dikatakan dalam bahasa Arab yang takut mana al-khaif. Khauf takut, ketakutan, takut ataupun ketakutan. Al-khaif makna yang takut. Itu dia. Dan yang sentosa al-amin. Al-amin yang aman. Dan takut dan sentosa kata yang dan takut, mana takut ni mana al-khauf, ketakutan, dan sentosa itulah keamanan. Sentosa mana keamanan. Itu pula dari segi bahasa lah. Kerana bahawasanya sentosa itu yang berani. Sentosa ni orang yang berani atas Allah Ta'ala, berasa senang. Sebab tu kata berlawang tadi tu. Muqabil berbetulang tu makna berlawang. Sebab kadang-kadang khauf ni dia berlawan dengan jarak tadi. Khauf lawan dengan jarak, khauf lawan dia berani. Kadang-kadang khauf berlawan juga, muqabil berbetulan, bertembung juga dengan aman, iaitulah dengan sentosa. Sebab kalau kita tak ada khauf, maka kita berasa kita senang, berasa kita sentosa, berasa kita aman. Aman daripada mana? Sentosa itu yang berani atas Allah Ta'ala, dengan merasa aman daripada kemurkaan Allah. Lalu dia berani melanggar segala perintah Allah Ta'ala. Jadi berasa aman, tak ada apa-apa. Dia kata walaupun pergi ke Mekah sekalipun, kalau langgar ke Allah Ta'ala, dia berasa aman. Aman mana? Tak kena bala apa-apa pun kata dia. Macam orang lain juga pergi ke Mekah balik biasa je. Orang lain pun begitu juga, tak ada bala apa-apa, berasa aman. Buat dosa berasa aman, buat maksiat berasa aman, buat benda tu buat ni berasa aman, tak takut. Lawan takut, tak takut pada Allah Ta'ala. Jadi kalau bila dia berani, dia berasa aman tu berani atas Allah Ta'ala. Atas Allah tu, atas apa makna atas Allah Ta'ala? Dia mengatasi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata menjaga buat gini aku pergi neraka. Neraka dak aku berasa aman dah, dak kena neraka aku ni. Nampak? Mati kita habis kira. Mati habis kira mana? Tak ada kira di akhirat, tak ada pakik pada kubur, tak ada neraka, tak ada syurga. Mati macam kita, macam ayang langgar kereta tu, mati habis, tak ada apa-apa. Nampak tu? Sebab apa dia berasa aman? Bermula hakikatnya. Itu dia. Bermula hakikatnya bahawasanya berani itu lawannya. Bermula hakikat yang sebenarnya perkataan yang sebenarnya kata dia bahawasanya berani itu, jarak tu berani tu lawannya lawan khauf. Hak hakikat sekali muak berani tu mu tak takut. Orang tak berani dia takut. Dia macam kita tak berani nak tinggal semayang. Sebab apa tak berani nak tinggal semayang? Kerana kita takut. Bukan kerana kita semayang nak tunjuk orang, tapi kerana ada khauf, ada takut. Takut azab Allah Ta'ala, dan takut Allah Ta'ala murka. Tapi orang yang tinggal semayang, sebab dia tinggal semayang? Sebab dia berani, tak ada apa-apa. Allah Ta'ala dulu dia apa? Allah Ta'ala tak nampak. Learning Allah Ta'ala beri tunjuk kita tauhid. Dulu kita tak takut pada azab, sebab apa? Sebab tak nampak. Kita tak nak kepada pahala sebab kita tak nampak. Ada sampai hingga setengah ulama dia sebut, dia kata, dia buat bandingan, dia kata kalau sekiranya buat ibadat, buat kebajikan, tiba-tiba Allah Ta'ala tunjuk pahala, lalu ke atas jalan tu pahalamu saja, maka berduyung-duyung manusia buat ibadat. Nampak? Kalau sekiranya membuat satu dosa, tiba-tiba Allah Ta'ala beri bala selalu, sebagaimana puak-puak Bani Israel zaman Nabi Musa dan sebagainya.
Bila buat maksiat, buat dosa hak yang Nabi Musa marah, hak yang Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala turun selalu bala. Maka kalau lagu tu mu takut belaka nak buat dosa, mu takkan buat dosa. Mu pergi curi dengan sendiri, ambil je barang, putus tangan. Siapa dia nak curi? Putus dengan sendiri. Allah Ta'ala buat, pak putus. Nampak tu? Pergi mengita orang, pak buta mata. Siapa dia nak buat maksiat? Minum arak, lidah terjeleh lalu, mati situlah. Siapa dia nak buat? Tak ada. Sebab yang kita buat, kita berani. Sebab apa berani? Sebab tak nampak. Tak nampak. Learning Allah Ta'ala beri. Sebab apa kita takut pada kawin? Kerana kita tak nampak. Kerana tak nampak. Jawapan pada hari ini, itu jawapan tauhid kita zaman dulu. Ulama-ulama telah buat dah. Sebab apa tak takut pada Allah Ta'ala? Sebab aku tak nampak. Tak takut. Tak takut Allah Ta'ala sebab tak nampak. Hari ini hak tu terbukti Allah Ta'ala beri pak buat mari kawin. Buat mari kumang kawin kita tak nampak. Tapi sebab apa kita takut? Takut belaka kawin, takut kawin. Kita pernah dengar sebab apa mu takut ke kawin? Kerana benda ni benda tak nampak. Kalau benda nampak senang kata dia. Kita boleh hello, kita boleh lari, dia ada, kawin ada depan tu. Maka kita pakat lari tak payah pergi. Sekarang tak nampak. Sebab tu benda tu kita tak tahu kata ada ke tak. Sebab tu kita takut. Kalau lagu tu lama dah, kalau sekiranya begini dah pandangan kita, etikok kita lama dah, maka ni dah dia kita takut kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala ni kita tak nampak. Sebab tu sampai hari ni teka-teki Allah Ta'ala tu lagu mana. Dan tak boleh nak buat soalan pun Tuhan tu lagu mana. Tak boleh nak buat soalan pun. Maknanya teki-teki Allah Ta'ala tu kita tak akan nampak. Tak akan jumpa, tidak akan nampak. Supaya apa? Supaya kita ada ketakutan setiap masa. Sebagaimana hari ni contohnya, bandingannya kawi. Benda tak nampak dan kita ada ketakutan setiap masa. Nak pergi kedai dah boleh, nak pergi sejik dah boleh, nak beripung dah boleh, nak rapak-rapak dah boleh, kena pakai topeng, kena pakai macam-macam. Kerana apa? Kerana ada satu ketakutan. Sebab apa takut? Sebab tak nampak. Kalau nampak, tak payah pakai tutup muka, dah nampak dah ada dah nu. Riuh hari ni, depan sipang nu ada kawi bari 3 ekor. Nampak? Kita takak dia, kita takut dia, kita takak dia, kita kurung dia. Tapi dah oleh kerana tak nampak. Kalaulah tauhid ini kita bawa kepada Allah Ta'ala, maka akidah kita pun selamat. Ketakutan kita hari ini, bimbangnya ketakutan kepada makhluk melebihi ketakutan daripada Allah Ta'ala. Melebihi ketakutan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jangan silap faham tu saya sebut tu. Lama dia kata, ustaz ni tak takut ke rawi, takut ke Allah Ta'ala. Dia bukan begitu maksud dia. Bila kita cakap begitu, dia timbang begitu selalu ni. Kadang-kadang otak kita ni, otak sekolah tu banyak, kita kata itu. Bukan masalah tu. Tetapi kita kena ada tahu, ketakutan kita kena ada berlainan. Ketakutan kepada Allah Ta'ala dengan ketakutan kepada kawi, takut sama takut, tapi berlainan dia punya prinsip. Macam kau sayang. Kita katanya mu sayang dak ke mak mu sayang dak kasih mu sayang dua-dua tu lain lah, berlainan beza, tapi sayang belaka dua tu, tapi sayang ke mak lagu lain, sayang ke bini, sayang ke kasih bini dak, kasih tu lagu lain. Nampak tak? Itu makna sayang belaka, tapi kedua-dua tu sayang yang berbeza. Kalau mu sayang ke kasihmu, makna mu tak sayang ke mak mu, tu lain. Apa dak sayang ke maknya? Kalau mu sayang ke mak mu, ni dua orang ni kasih dia pun tanya, mak pun tanya, dah mu kasih mu sayang dak dia? Sayang, dah mu tak sayang ke aku? Dak maksud itu. Nampak? Tak kasih dia tanya pula, dah mu kasih aku tu, dah mu sayang dak tak? Sayang. Dah ke mak mu sayang tak? Sayang. Mu tak sayang kat aku. Dak begitu. Sebab berlainan. Begitu kau takut. Jangan kita buat takut ke kawin sama macam takut ke Allah Ta'ala. Nampak? Kita takut ke dia. Takut je ke dia sebab dia adalah salah satu daripada tentera Allah. Tentera Allah. Nampak? Junudul lam tarauha. Tentera yang kita tak dapat kelih, yang kita tak dapat tengok dengan mata kasar. Junudul lam tarauha. Tu dalam surah Taubat tu, baca boleh. Tentera Allah. Jadi bila tentera Allah ni, kita nak pergi ke mana? Tentera Allah, kita pergi cari tuang dia. Pergi cari tuang dia. Jangan kita duduk besar ke perisai saja. Perisai tu kena ada, topeng tu kena ada, jarak tu kena ada, apa kena ada. Nampak? Tetapi kita pergi cari tuang dia. Siapa tuang dia? Allah Ta'ala. Jangan sampai nak baca doa kunut nazilah pun berat tangan nak akak.
Tak pernah diarah lagi kita ni dah teruk setara ni. Tidak pernah diarah lagi nak baca doa kunut nazilah. Paling-paling tak pun seminggu sekali. Kunut nazilah hari Jumaat. Ni dia tak boleh sembahyang Jumaat. Kalau boleh sembahyang Jumaat, buat sembahyang Jumaat sekali ataupun malam Jumaat. Arah semua seluruh negara buat kunut nazilah. Tak pernah kembali kepada Allah Taala. Apa dah? Doa pun ni baru kurang sikit dah. Kita duk marah-marah. Doa mari wabak penyakit. Tiba-tiba kita baca doa supaya tidak jadi gila. Tidak sakit juzam, penyakit kusta jadi pelik. Allahumma inna nas'aluka. Tidak. Allahumma inna nas'aluka minal baros wal junun wal juzam wa min sayyil asqam. Ya Allah, kami minta berlindung. Allahumma inni a'udzubika, kami minta berlindung daripada penyakit baros. Baros tu penyakit apa? Penyakit baros. Penyakit baros lah. Kalau kita baros, penyakit baros. Penyakit apa benda ni orang panggil? Penyakit gila. Penyakit juzam, penyakit kusta. Hak ni khusus. Doa khusus tidak kena mengena dengan wabak. Itu jadi ketakutan kita tu, ketakutan sehingga kita latah. Doa pun kita latah. Latah doa tu sebenarnya. Tak kena mengena. Macamlah seolahnya dia kata doa ni betul, ada orang kata doa ni daripada Nabi ni, doa ni betul daripada Nabi. Kita pergi beli kasut, kedai tu harga mahal juga. Pergi beli kasut RM300 tapi pergi cedung. Aku bukan curi kasut dia, akan beli kedai ni mahal ni. Tapi pergi cedung tu pergi dalam baru. Pergi buat kait kalau sawit. Ada sebenarnya sabah tak? Tak benar sabah walaupun mahal benda tu. Jadi hadis ni mahal juga tapi kita letak tepat tu tak kena. Kita letak tepat tak kena. Tu. Lepas tu dia kata ada kot penyakit wabak tu wasayyil asqam. Wasayyil asqam tu bukan penyakit wabak, bukan hak wabak tu. Dan segala penyakit asqam apa sayyil yang jahat daripada penyakit. Tu bukan mana jahat penyakit tu. Penyakit jahat ni kalau dalam kitab dia panggil penyakit luar. Dalam kitab-kitab setengah kitab dia terjemah penyakit geli. Penyakit geli. Tahu penyakit geli? Geli kita duduk dekat dia, kalau dia penyakit tu kita rasa tak mau duduk dengan dia. Tak mau duduk. Kalau dia makan sekali dengan kita semeja tu, kalau kedai dia mari duduk kita tak nari masa. Penyakit dia tu ada di penyakit di kulit dia tu geli, orang jadi apa dia bagi meluak. Luat, kotor, jijik. Jijik. Penyakit jijik. Tu baru penyakit. Bukan penyakit kumang ni, bukan kawik, tak kena mengena. Jadilah bukan nak baca tu doa tu baca tapi bukan untuk kawik, bukan untuk penyakit ni. Bukan lu baca kalau kita kampung kita ni ataupun kawasan kita ni ada penyakit juzam, ada penyakit baros, ada penyakit gila, orang gila ramai ni. Macam gelembu gila, macam ganying gila kan. Tu. Ramai orang gila, kau tu gila. Kayak kita pula jadi mungkin jadi gila ni penyakit. Bacalah doa tu. Bukan masalah doa kau ini bukan masalah penyakit wabak. Nampak? Banyak lagi doa-doa lain penyakit wabak ni banyak. Tak tahu mari dua ni siapa dia yang ajar hak tu tak tahulah. Tu dah. Siapa dia hak yang ajar hak tu tak tahu. Mari daripada mana tak tahu. Baik. Minta maaf saya beritahu sungguh ni. Jangan doa tu ustaz ni nak komplain orang bukan. Benda betul-betul lah kita royak sungguh. Baik, dan minta maaf banyak kalau berasa hati. Dan yang mendahulu bagi khauf itu empat. Ni hak yang tadi. Nak pada khauf, nak pada rajak ada pendahuluan dia. Dan pendahuluan dia ada empat perkara. Ada empat perkara kalau kita berasa nak khauf. Ni hak untuk khauf saja. Ada empat. Lagi ada hak yang rajak ada empat perkara. Hak ni hak khauf ada empat. Kalau kita nak berasa khauf lah, kita nak letak capak dan khauf kita dalam. Sebab khauf dicerita dah tadi, khauf ni ada satu perasaan, hak tu kita dah boleh nak buat. Macam orang takut je kau. Nak buat mana takut? Nak masuk dalam rok. Allah takutlah. Ni cerita orang takut. Cerita orang takut dengan orang berani. Dua orang hak ni berani sangat. Hak ni takut sangat. Dua orang tu dia berkawan. Tak boleh nak buat orang takut ni. Dia berkawan, dia masuk dalam satu semut. Bukan hutang pun. Dalam hutang ni orang takut ni tak boleh masuk dulu lagi. Dia takut aku takut. Mari kata dia, mundalih ni kena ikut juga. Ikutlah kawan tu, ikut. Rima ada ni kata dia, rima ni. Ikutlah kawan ni. Dalam keadaan ketakutan.
Yang sangat dia dah nak buat ni, hati dia dah nak buat, dia dah nak buat. Dah nak reka takut tu nak jadi berani tak boleh. Kecuali ada mukaddimah dia, permulaan dia. Dia gigi tengok tu adalah semut-semut pokok keluduk tu bergerak. Kata hak takut tu mari selalu. Kau kata dah rimah dah. Rimah selalu dah. Hak takut sana rimah selalu. Kenapa dah? Hak berani tu kata, mana ada rimah sini. Rimah tu kata dia gerak tu. Mari kita pergi dekat. Takut-takut. Pergi sampai dekat sikit tu. Terbang. Aku kata dah rimah. Kata hak takut tu. Rimah apa tu terbang? Burung. Dah rimah terbang. Wak pada ke apa? Wak pada ketakut. Hak terbang tu pun ia kata rimah lagi. Tu takut tu. Tak ada. Nampak tak? Jadi takut ni tak boleh nak buat kecuali ada pendahuluan dia je. Kita didik hati kita supaya tak takut. Sikit. Itu dia. Lama-lama habis lah. Tapi pendahuluan takut ni yang pertama sekali yang supaya kita takut, kita menyebutkan dosa yang banyak yang telah terdahulu. Kalau kita tak ingat ke dosa, kita tak buat sama, Allah Ta'ala tu layang pun tak peduli pun pada Allah Ta'ala, tak layang pun pada Allah Ta'ala. Tapi kita ingat, aku ni banyaknya dosa pada. Nak supaya mari Allah Ta'ala capak ketakutan dalam hati. Orang nak hak takut tu nak buang, nak suruh jadi berani. Kita tak hak berani, kita masuk dalam hati supaya dia takut. Dia takut kata dia. Yang telah terdahulu, hak lepas dah dosa. Dan banyak lawannya yang telah lalu, mereka itu kepada ia mengzalim akan mereka itu. Duk perhati tengok, banyak ni makna ramanya musuh-musuh yang telah lalu. Yang telah lalu ni hak lepas dah, mereka itu kepada ia menzalim akan mereka itu. Dia rasa dia buat zalim ke orang, musuh-musuh dia. Dia buat dosa dengan Allah Ta'ala banyak. Dia buat zalim ke orang tu banyak. Orang tu dia buat zalim, orang ni dia buat zalim, orang ni dia buat zalim. Dia teringat semua. Teringat tu jadi rasa takut tu. Takut pada Allah Ta'ala, bukan takut pada musuh tu. Dan engkau sekarang terkadang tiada bagimu kelepasan daripadanya. Lepas tu dia kata dia, selepas ni tak ada kelepasan. Hak ni dosa banyak tak boleh beri kelepasan. Kecuali takut pada Allah Ta'ala dan taubat kepada Allah Ta'ala. Dan keduanya menyebut sangat seksa Allah Ta'ala. Kalau ada dosa, mesti Allah Ta'ala akan seksa aku di akhirat. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tidak ampun dosa, Allah Ta'ala tak ampun dosa dan Allah Ta'ala tak beri rahmat, Allah Ta'ala akan seksa. Allah Ta'ala nak ampun dosa, kita taubat. Allah Ta'ala nak beri rahmat, kita kena tak ada dosa. Sangat seksa. Seksa yang amat pedih lah. Yang tiada kuasa bagimu dengan dia. Mu tak mampu nak menghadapi seksa. Kita mari rasa seksa Allah Ta'ala, aku tak mampu nak menghadapi. Maka situ kita ada perasaan takut. Dan ketiga, sebutkan dhaif dirimu daripada menanggung akan dia akan seksa. Kita tak mampu. Dhaif ni makna kita lemah. Kelemahan diri kita nak menanggung seksa Allah Ta'ala. Yang keempatnya, kamu sebut akan kudrat Allah Ta'ala atasmu. Kita sebut juga dia punya kudrat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkuasa. Apa sahaja yang Allah Ta'ala nak, dia berkuasa buat apa sahaja. Apa? Bila begitu kita buat salah, kita buat dosa dengan Allah Ta'ala, kan Allah Ta'ala nak matikan kita, nak beri sakit kita, nak buat benda tu, nak buat benda ni dalam masa sekelip mata je. Kita akan sebut. Kita yang sebut ni mana kita ingatkan kudrat Allah Ta'ala atasmu, manakala dikehendaki, manakala bila-bila masa dia nak. Manakala ni makna bila-bila masa sahaja dia nak. Dan tetap betapa kehendaknya. Betapa ni mana, lagu mana cara dia nak. Dia buat kita, dia seksa kita sama kan dia tambah-tambah di atas dunia. Allah Ta'ala beri selalu dah seksa di atas dunia kadang-kadang. Bila dia beri seksa, bila-bila masa dia nak seksa kita di atas dunia. Bila-bila masa tengah segar, pang sakit. Tengah segar, gagah, hebat ni, hebat, tengah gagah. Hari ni, esok perut kena angin. Habis. Apa? Lagu mana bila-bila masa dan betapa kehendak. Lagu mana cara dia nak seksa kita, itu atas dia. Nak suruh kita accident, accident. Kaki kudung. Dua-dua kudung kaki. Hidup lagi. Apa? Tidak. Dan sebagainya. Lagu mana cara dia nak buat. Ini benda yang kita kena fikir. Perkara yang kita kena fikir,
Di antaranya yang pertamanya, kalau supaya kita nak capokkan khauf, takut pada Allah Ta'ala, yang pertama tadi, kita ingat ke dosa. Kita ingat ke dosa. Yang kedua, kita ingat ke seksa. Yang ketiga, kita ingat bahawa aku tak mampu nak menghadapi seksa Allah Ta'ala. Yang keempat, kita duk ingat kudrat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu apa benda ni, kita akan ingat kepada kudrat Allah Ta'ala. Bila masa dia nak, lagu mana cara dia nak seksa kita, bila-bila masa boleh dia buat, boleh buat belaka. Jadi kalau 4 perkara ni kita letak dalam hati, kita ingat semua, maka kita akan takut pada Allah Ta'ala. Dengan sendiri Allah Ta'ala bak capok dalam hati kita, takut pada Allah Ta'ala. Nak buat takut, tak boleh. Muqaddimah dia saja ada. Itu dia. Habis situ, kemudian kata dia dan ada pun rojak. Habis khauf, masuk rojak pada Allah Ta'ala. InsyaAllah kita sambung minggu hadapan, hari Jumaat, masa yang sama. InsyaAllah kita berjumpa lagi di online. Sambung bab rojak. Habis bab khauf, kita sambung bab rojak, InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.